satu anggapannya silap sebenarnya. Kita nak suruh anak kita faham kita. Kita nak suruh anak kita 7 bulan tu faham kita. Kalau namanya katalah namanya Nazri, katalah budak 7 bulan tu kan. Nazri, cubalah faham mak. Mak sibuk. Mak penat tahu. Nazri yang 7 bulan tak kerti apa-apa. Dia tak faham. Dia 7 bulan, dia tak faham apa-apa. Budak 7 tahun pun tak faham. Jadi faham dunia dia. Dunia bayi, dunia kanak-kanak. Sebab itu ramai ibu dan ayah. Dia nak suruh anak dia yang kecil itu matang macam dia. Faham hidup dia. Sebab itu kadang-kadang anak-anak sekarang jadi macam mak ayah lah hidup dia. Keluar rumah pagi-pagi, balik tengah malam petang. Kadang-kadang mak ayah kerja pasal malam, anak pun ikut kerja pasal malam. Yang umur 4 tahun, 3 tahun tu. Saya pernah lihat dalam van. Seorang budak 3 tahun dalam van. Bila ayah dia dah ikut barang nak update, nak balik 12 tengah malam, anak sibuk bekerja di pasal malam juga. Jadi sekarang ni mak ayah inginkan anak-anak jadi macam mereka juga. Ya Allah, hidup budak-budak sekarang jadi macam orang tua dah sekarang. Jadi kadang-kadang kita kena faham masalah mereka, kita kena faham. Sebab itu saya menggalakkan sangatlah supaya dalam kursus perkahwinan ini pihak-pihak berkewajipan lah. Ya, dalam kursus perkahwinan kita nak mantapkan lagi suami isteri ni kena selitkan dengan modul parenting skill dia banyak sikit. Adalah sangat silap dan sangat salah kalau lepas dapat anak baru nak belajar ilmu parenting skill. Sangat silap. Sebelum dapat anak, kita belajar awal-awal tentang teknik kemahiran keibu bapaan yang sangat berkesan. Ini kena penting, kena ada lah. Satu lagi, Cik Nazri, Sony ya, pendengar-pendengar semua. Kadang-kadang kita lupa ada tangan-tangan gaib di sebalik insiden. Katakanlah saya sebut, mungkin ada masalah suami isteri kan. Ibu tadi ada masalah dengan suaminya barangkali. Tapi ingat, ada masalah dengan suami bukan melepaskan geram pada anak. Itu satu benda nak geram pada suami, ialah geram. Tapi bukan dengan cara berletih pada suami. Dan bukan juga dengan cara memukul anak. Saya teringat bila baca kisah Fir'aun yang zalim itu, Asiyah isterinya yang beriman pada Allah pun tak sibuk nak ubah suami yang jahat itu. Malah dia sentiasa bercakap dengan lemah lembut pada suaminya. Akhirnya Asiyah masuk dalam syurga, Fir'aun suaminya itu masuk dalam neraka. So isteri semua, ibu-ibu kena lemah lembut lah dengan suami ya. Teknik nak ubah suami kalau nak rasa lah, biarlah kena betul ya. Sebab itu bila kita dah tak sabar lagi ya, macam-macam. Kalau anda dah tak sabar dengan suami, tuntut fasah kalau suami itu tidak bertanggungjawab. Tapi jangan lepas geram pada anak-anak. Ya, kalau 4 bulan tak bagi nafkah berturut-turut, si isteri boleh tuntut taklik daripada mahkamah syariah. Tidak ada masalah. Baik Ustaz. Okay. Terima kasih banyak Ustaz ya. Sambung besok insya-Allah. InsyaAllah. Dan selepas ini Ustaz, kita akan ikuti berita doa RTM. Saya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia bersama saya Sharifah Haji Muhammad Yusof dalam Berita Nasional RTM. Sari berita utama, sistem pendidikan negara membangun perlu lahirkan pekerja yang dapat penuhi keperluan industri berintensifkan ilmu dan inovasi. Tindakan tata tertib perlu diambil segera terhadap penjawat awam yang bersalah dalam kes tidak hadir bertugas. Mahkamah Arah Pilihan Raya Presiden Mesir ditangguhkan. Berita sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran global pada masa akan datang bergantung kepada kejayaan menjadikan usaha mengejar inovasi melalui pendidikan berkualiti sebagai penggerak utama. Ini selaras dengan perkembangan semasa yang menyaksikan ekonomi dunia semakin dipacu oleh ilmu pengetahuan dan inovasi. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, berikutan itu negara-negara membangun perlu memastikan sistem pendidikan mereka mampu melahirkan pekerja berpengetahuan yang akan memenuhi industri yang berintensifkan ilmu dan inovasi. Beliau berkata demikian dalam ucap utama di sidang kemuncak Transformasi Pendidikan 2012 di Abu Dhabi, Emiria Arab Bersatu.
Tan Sri Muhyiddin juga berkata usaha mentransformasikan pendidikan kini bukan lagi suatu pilihan tetapi suatu kemestian. Ini disebabkan kejayaan transformasi ekonomi bergantung kepada kejayaan transformasi pendidikan. Untuk itu, sesebuah kerajaan yang berkesan bukan sahaja perlu memacu transformasi tetapi menjadikan setiap pihak yang berkepentingan sebahagian daripada proses itu. Bagi Malaysia, usaha meningkatkan kualiti sistem pendidikan dan menjadikannya bertaraf dunia sentiasa menjadi keutamaan kerajaan. Ketua Jabatan dan penyelia perlu segera mengambil tindakan tata tertib terhadap penjawat awam yang didapati bersalah dalam kes tidak hadir bertugas. Kenyataan Jabatan Perkhidmatan Awam menyebut JPA tidak akan bersikap tolak ansur terhadap kes umpama itu. Perbuatan tersebut boleh mencemarkan imej perkhidmatan awam secara keseluruhannya. Tindakan segera perlu dikenakan terhadap pekerja yang melakukan kesalahan di bawah peraturan disiplin yang ditetapkan oleh Perkhidmatan Awam. Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang berkata perkara itu menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan dan agensi yang terlibat. Beliau bercakap kepada pemberita di Putrajaya. Terdahulu dalam ucap utama Siri Wacana Perdana ke-14, Tan Sri Amrin berkata kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah bagi menggalakkan tadbir urus yang baik, accountability dan ketelusan. Pelaksanaan bidang keberhasilan utama negara NKRA terhadap rasuah adalah elemen penting dalam keseluruhan program transformasi kerajaan. Selain itu, beberapa langkah telah pun diambil bagi mengurangkan salah urus pemerolehan. Antaranya pergantungan lebih besar terhadap tender terbuka. Ia dapat mengurangkan ketirisan dalam dana yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pentadbiran awam serta untuk memastikan keadilan dalam pemberian kontrak. Peserta demonstrasi jalanan yang didakwa terbabit dalam insiden kekacauan pada 28 April lepas diberi tempoh seminggu untuk menyerah diri. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Seri Bakri Zinin berkata, mulai Rabu depan, polis akan membuat tangkapan dari rumah ke rumah terhadap mereka yang enggan menyerah diri. Polis juga menubuhkan pasukan khas bagi mengesan suspek yang terbabit dalam demonstrasi itu. Ketika bercakap dalam sidang media di Ibu Negara, beliau berkata, kesemua 129 peserta demonstrasi itu yang gambar mereka telah disiarkan dalam media perlu hadir ke balai polis bersama peguam mereka jika ada. Menurut Datuk Seri Bakri, polis akan menjalankan siasatan dengan adil dan teliti berdasarkan setiap laporan yang telah dibuat. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berhubung individu yang sedang dikesan diminta membantu siasatan. Sementara itu, bekas Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar akan mempengerusikan panel penasihat bebas bagi mendapatkan gambaran sebenar mengenai kejadian rusuhan semasa demonstrasi pada 28 April. Anggota lain ialah bekas Ketua Hakim Borneo Tan Sri Steve Sim, pengarah urusan Kumpulan Akhbar Sinar Harian Datuk Husamuddin Yaakob, penasihat undang-undang Kumpulan Akhbar Sinciu Liu Peng Chuan, pengurus besar kanan Hal Ehwal Korporat Petronas Datuk Medan Abdullah dan pakar psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Dr. Ruzmi Ismail. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein berkata panel penasihat itu kini akan mengadakan mesyuarat pertama secepat mungkin untuk menentukan terma rujukan serta peranan masing-masing. Beliau berkata demikian di Putrajaya. Menurut Datuk Seri Syamsuddin, panel itu akan diberi kebebasan dalam pelbagai aspek termasuk soal tempoh masa serta pihak yang akan dirujuk bagi membantu siasatan. Jadilah yang pertama mengetahui melalui berita radio RTM. Berita seterusnya. Kerajaan dicadang menubuhkan Perbadanan Pembangunan Koperasi. Ia antara usaha bagi membantu meningkatkan prestasi gerakan koperasi di negara ini. Cadangan itu hasil daripada Konvensyen Ekonomi Koperasi 2012 selama 2 hari di Kuala Lumpur yang berakhir semalam. Turut dicadangkan satu dasar khusus untuk menggalakkan generasi muda menceburi gerakan koperasi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kedua-dua resolusi itu akan diserah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Hari Koperasi Negara 2012, tidak lama lagi.
Dalam ucapan di majlis penutupan konvensyen berkenaan, beliau berkata penambahbaikan seperti mewujudkan Perbadanan Pembangunan Koperasi perlu bagi melonjakkan gerakan koperasi di negara ini. 100,000 pelancong dijangka hadir bagi menyaksikan Karnival Warna-Warna 1 Malaysia di Dataran Merdeka pada 19 hari bulan ini. Karnival itu bermula pukul 5.30 petang. 280 wakil media asing dari 23 negara turut dijemput menyaksikan acara itu. Demikian dinyatakan Menteri Pelancongan Datuk Seri Dr. Ng Yen Yen di Ibu Negara. Menurutnya, kira-kira 7,000 orang akan mengambil bahagian dalam persembahan karnival berkenaan. Karnival tahun ini akan mempersembahkan 11 segmen berbanding hanya 6 segmen pada tahun lepas. Selain persembahan dan karnival pelancongan, turut diadakan perarakan berwarna-warni sepanjang 1.5 km dari Jalan Raja Laut dan Jalan Isfahan sehingga Jalan Tuanku Abdul Rahman bermula pukul 8.30 malam hingga 11.30 malam. Generasi muda mampu melahirkan idea kreatif ke arah memperkasakan dunia penyiaran yang lebih berinovasi. Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Joseph Salang berkata, olahan, pendekatan dan kandungan perlu lebih kreatif. Selain itu, elemen ketimuran juga harus diselitkan agar mampu mencetuskan penjelmaan nilai yang dapat memperkasa masyarakat dan mencirikan budaya kebangsaan. Beliau ditemu media selepas melancarkan Forum Pembangunan Kandungan Tempatan 2012 di Putrajaya. Masyarakat peneroka diingatkan agar tidak menjual saham pegangan mereka dalam Felda Global Ventures Holdings Berhad apabila syarikat itu disenaraikan di Bursa Malaysia hujung bulan depan. Ini bagi memastikan mereka terus mendapat jaminan dari segi pulangan dividen dalam jangka masa panjang. Pengurusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Samad berkata demikian di Ibu Negara. Beliau bagaimanapun menegaskan Felda tidak mempunyai mekanisme untuk menghalang peneroka sekiranya mereka bercadang menjual saham pegangan masing-masing. Selasa lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan habuan sebanyak 1.689 bilion ringgit untuk lebih 112,000 peneroka Felda yang akan dibayar dalam 3 fasa. Potret rasmi Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah mula diedarkan secara percuma oleh Jabatan Penerangan hari ini. Orang ramai boleh mendapatkannya di Pusat Sumber dan Fotografi jabatan itu di arah 9 Kompleks Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan di Presin 4 Putrajaya. Potret percuma itu juga boleh didapati di semua Jabatan Penerangan Negeri. Myanmar terus mendapat pengiktirafan antarabangsa. Antara kandungan dalam segmen luar negara teruskan dengan berita nasional. Mahkamah Rendah Mesir mengarahkan pilihan raya presiden yang dijadualkan pada bulan ini ditangguh. Sehubungan itu, pusingan pertama pengundian yang dijadual pada 23 dan 24 Mei ini tidak akan diteruskan. Bagaimanapun, parti memerintah akan membuat rayuan di Kahirah dan dijangka keputusan itu akan berubah. Antara calon yang akan bertanding ialah bekas Diusaha Agung Liga Arab Amir Musa, bekas anggota Ikhwan Abdul Munaim Abdul Fattah dan anggota pembuat dasar Ikhwan Muslimin Muhammad Al-Mursi. Krisis di Syria. Sebutir bom yang ditanam di tepi jalan meletupkan kenderaan yang mengiringi konvoi pasukan pemantau PBB di Syria mengakibatkan 6 orang cedera. Kejadian berlaku sebaik konvoi misi berkenaan memasuki bandar Dara yang terletak di selatan Damsyik. Ketua misi Major General Robert Mood berada dalam konvoi berkenaan bersama 11 lagi anggota pemantau. Di New York, Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon memberi amaran kejadian letupan sebegitu akan menjejaskan misi damai yang dibentuk Wakil Khas PBB Kofi Annan. Walaupun tiada bukti menunjukkan pasukan pemantau PBB menjadi sasaran serangan, tetapi beliau melahirkan kebimbangan peningkatan kejadian bom di Syria. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Victoria Nuland berkata letupan itu adalah bukti gencatan senjata tidak dilaksanakan. 9 orang cedera dalam 2 letupan berkembar di Pakistan. Kejadian berlaku di Bandar Al-Qura, Katak. Wakalan Polis Muhammad Hussein berkata letupan pertama tidak mengakibatkan sebarang kecederaan. Bagaimanapun letupan kedua mencederakan polis dan wartawan. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab atas kejadian itu. Switzerland menjadi negara terbaru